Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, apa khabar semua? Alhamdulillah, semua baik. Okey. Ustazah nak pesan pada kamu semua supaya jaga diri kamu lah, terutamanya pada musim virus ni kan. So kalau kamu rasa tak sihat tu terus-terus pergi jumpa doktor, okay? Sebab Ustazah nak kamu semua sihat walafiat supaya kamu semua boleh join kelas Ustazah. Okey, pada hari ini Ustazah ada tunjukkan dua gambar kepada kamu di hadapan ni. Ustazah nak kamu bagi pandangan kamu tentang gambar yang Ustazah tunjukkan ini. Okey, masa kamu tengok gambar tu mesti kamu terfikir orang pergi ke masjid, jangan pergi ke masjid dan budak tu kacau orang solat kan. So kita tahu masjid ni adalah rumah Allah, tempat kita beribadat, bermunajat kepada Allah. Jadi bila kita nak ke masjid tu mestilah kita ada adab kita dengan rumah Allah itu. Jadi pada hari ini Ustazah akan ajar kamu tentang adab di masjid. Okay, first kita pergi ke yang pertama iaitu adab masuk ke masjid. Bila kita nak pergi ke masjid tu, nak masuk tu ada adab dia. Di antara adab dia adalah sunat membaca doa. Okey, macam kita tahu perkara sunat ni, kalau kita tak buat pun tak apa. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Jadi Ustazah galakkan kamu semua untuk baca doa sebelum kamu masuk ke masjid. Okey, kita baca sama-sama. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftahli abwaaba rahmati. Amin. Okey, adab yang kedua adalah membaca selawat ketika melihat masjid. Okey, apabila kamu semua lihat masjid, masa kamu pergi jalan-jalan ke, kamu selawat. Bila lihat masjid itu, kamu dapat pahala. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, yang ketiga adalah mendahulukan kaki kanan. So bila kita nak masuk ke masjid tu, kita langkah dengan kaki kanan bukan dengan kaki kiri. Seperti mana sunnah Rasulullah SAW, Rasulullah dia memulakan langkah dia dengan kaki kanan kecuali bila dia nak masuk ke tandas. Okey, yang keempat adalah tidak membawa sesuatu yang berbau sehingga mengganggu jemaah yang lain. Okey, so bila kita nak ke masjid tu mesti kita bawa macam-macam. Macam contoh kalau kamu semua pergi ke surau atau musola, kamu tak buka stokin kamu terus masuk ke surau atau musola dan bau stokin kamu tu akan mengganggu jemaah yang lain. Tu kira tidak beradab kepada jemaah yang lain. Jadi sebelum kamu masuk ke masjid, masuk ke surau atau ke musola, kamu buang dulu stokin kamu tu baru kamu masuk. Okey? Bila dah settle masuk masjid tu, kita mesti dalam masjid pun kita ada adab juga. Okey, so kita pergi kepada adab berada di dalam masjid. Okey, adab yang pertama adalah bila kita dah masuk masjid tu, kita mesti menunaikan solat tahiyatul masjid. Macam biasa kita solat tahiyatul masjid tu, masuk masjid tu terus kita solat. Solat tahiyatul masjid 2 rakaat je. So lepas masuk masjid tu terus solat, ambil wuduk solat. Okey. Ataupun kamu semua dah ambil wuduk kat rumah, jadi kamu dah ke masjid tu kamu solat terus. Okey. Adab yang kedua adalah niat beriktikaf selepas selesai solat tahiyatul masjid. Okey, kamu semua tahu tak iktikaf tu apa? Okey, iktikaf tu bila kamu masuk masjid, kamu solat, lepas tu kamu duduk sambil tunggu masuk solat fardu ke, macam tu. Itu adalah iktikaf. Lepas tu yang ketiga adalah menjaga ketenteraman masjid. So bila kamu masuk masjid tu, kamu janganlah kamu bising, kamu buat rakan kamu. Jadi kamu akan mengganggu jemaah yang lain yang tengah solat ke, yang tengah mengaji ke. Jadi Ustazah nak kamu semua jagalah ketenteraman masjid tu. Okey, yang keempat adalah berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan berselawat. So sambil-sambil kamu tunggu nak masuk solat fardu tu, kamu boleh berzikir, kamu boleh baca Quran, kamu boleh menuntut ilmu dengan ustaz atau ustazah kat situ tentang ilmu tajwid ke, boleh belajar tadabbur Al-Quran ke dengan ustazah, ustaz dekat situ atau imam dekat masjid situ. Sambil kamu menunggu masuk waktu solat fardu daripada kamu membuang masa dengan berbual-bual dengan rakan kamu.
Okey, bila kamu dah selesai solat, dah selesai semua dekat masjid tu, kalau kamu nak keluar masjid pun ada adab dia. Okey, di antara adab-adab keluar masjid ni ialah sunat membaca doa. Okey, macam kita nak masuk, kita baca doa, nak keluar pun kita baca doa juga. Okey, kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min fadli. Amin. Okey, adab yang kedua adalah memulakan langkah dengan kaki kiri. Okey, masuk masjid tadi kita guna langkah kanan kan. So, bila nak keluar pada masjid tu kita guna langkah kaki kiri sebab kita nak masuk masjid kan, tempat suci, so kita guna kaki kanan. So, bila nak keluar daripada tempat suci tu kita guna kaki kiri. Maksud ustazah kat sini tempat suci itu adalah masjid lah, rumah Allah, tempat kita beribadat itulah. Okey, yang ketiga adalah dan yang terakhir itu memberi salam kepada mereka yang berada di dalam atau berhampiran pintu masjid. Okey, kalau kamu dah keluar pada masjid tu, kamu jangan kamu terus jalan, kamu terus balik. Macam kamu bagilah salam kepada orang yang lalu kat situ ke, orang yang berhampiran dekat masjid tu, kamu bagi salam tanda kamu beradab, kamu hormat mereka, terutamanya yang lebih tua daripada kamu. Okey semua? Okey, sekarang ustazah nak kamu semua bagi contoh dekat ustazah adab-adab masuk, adab keluar, adab berada dalam masjid berdasarkan apa yang ustazah ajar tadi. Boleh semua? Okey, mula-mula ustazah nak kamu bagi contoh untuk adab masuk masjid. Okey, contoh adab masuk masjid, baca doa, selawat, lagi tak membawa sesuatu yang berbau. Okey, pandai. Lepas tu masuk dengan kaki kanan. Okey, kalau adab dalam masjid pula, okey, kita solat, kita beriktikaf, lagi kita baca Quran. Okey, kalau adab keluar pada masjid pula, okey, contoh dia, okey, kita baca doa juga kan, macam kita nak masuk masjid. Okey, yang kedua, okey, kita keluar dengan kiri. Okey, dan yang terakhir, adab yang terakhir tu adab kita bagi salam dekat orang yang berhampiran dengan pintu atau dekat masjid tu. Okey semua, tahniah, pandai semua. Okey, kita beradab kat masjid tu mesti ada hikmah dia kenapa kita beradab apa semua kan. Okey, hari ni ustazah akan terangkan hikmah beradab di masjid. Okey, yang hikmah yang pertama, dapat menenangkan akal fikiran ketika berada di dalam masjid. Sebab apa kita dapat menenangkan fikiran kita bila kita ada dalam masjid tu, bila orang beradab? Sebab semua orang beradab, semua orang bersopan satu, semua orang ikut peraturan dalam masjid tu. Jadi bila kita nak solat, kita nak membaca Al-Quran pun kita rasa kita tenang je. Sebab tak ada orang sebab semua orang menghormati masing-masing diri masing-masing. Okey, yang kedua adalah mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam. Okey, masjid ni tempat berkumpul semua orang. Tempat kita solat kan, macam saya cakap awal-awal tadi. Jadi, bila semua orang berkumpul kat situ, semua orang beradab dekat situ. Maksud ustazah macam beradab dekat masjid tu lah, ikut adab-adab masjid tadi. So, dapat mengeratkan persaudaraan sesama umat Islam tu sendiri sebab senang kita nak berinteraksi dengan orang bila kita hormat diri masing-masing. Hormat diri kita, hormat diri dia juga. Okey, yang ketiga adalah dapat melaksanakan ibadat dengan selesa dengan khusyuk apabila suasana persekitaran tenteram. Okey, macam saya cakap tadi, bila kita semua beradab apabila kita berada dekat masjid, suasana dekat masjid tu akan jadi tenteram sebab tak ada orang yang buat bising, tak ada orang yang mengganggu keselesaan kita, ketenteraman kita bila kita duduk dalam masjid tu. So, kita boleh dapat melaksanakan ibadat kita tu dengan sempurna. Okey semua? Okey, sekarang ustazah nak kamu senaraikan 3 hikmah beradab dekat masjid dengan menggunakan peta bulatan macam ustazah buat ni. Boleh semua? Okey, semua mesti rasa dah mengantuk, bosan kan sebab mengajar. Okey, sekarang ustazah nak kita main sama-sama game dan mula yang ustazah buat ni, tak macam dah mula pun. Okey, ustazah nak kita main, ustazah akan main dadu tu and ustazah nak kita jawab soalan tu sama-sama. Boleh? Boleh semua. Okey.
Okey, Ustazah main dadu sekarang. Okey, dadu menunjukkan Ustazah kena gerak 3 kali. Okey, 1, 2, 3. Okey, soalan nombor 3. Siapa nak jawab? Okey, awak. Okey, nombor 3. Nyatakan adab keluar dari masjid. Okey, adab keluar dari masjid apa? Okey, yang pertama adalah baca doa. Baca doa. Okey, yang kedua, langkah kaki kiri. Langkah kaki kiri. Okey, dan yang ketiga adalah memberi salam. Pandai. Okey, kalau yang bersebelahan macam ni, yang nombor 4, okey, Ustazah tak akan gerakkan dadu sebab dia bersebelahan. So, nombor 4, siapa nak jawab soalan nombor 4? Okey, kamu. Okey, nombor 4, menunaikan solat tahiyatul masjid adalah merupakan adab masuk. Adab masuk. Adab di dalam masjid. Adab di dalam masjid. Okey. Okey, soalan nombor 6. Okey, kita gerakkan dadu lagi. Okey, dadu menunjukkan Ustazah kena gerak 2 kali. 1, 2. Okey, nombor 6. Siapa nak jawab nombor 6? Okey, awak. Nombor 6, Ali membaca doa sebelum masuk ke masjid. Okey, baca doa sebelum masuk masjid adalah adab keluar masuk masjid. Masuk masjid. Okey, adab. Salah ketiga nak tulis adab. Adab masuk masjid. Okey, pandai. Okey, yang nombor 12. Siapa nak jawab? Okey, awak. Nombor 12. Hakim memberi salam kepada jemaah masjid. Okey, memberi salam kepada jemaah masjid merupakan adab keluar masjid. Mana adab keluar masjid? Adab keluar masjid. Okey. Okey. Okey, soalan nombor 11. Siapa nak jawab? Fatimah dan Husna membaca Al-Quran di dalam masjid. Okey, ini keyword dia, di dalam masjid. Jadi ini adalah merupakan adab di dalam masjid. Mana adab di dalam masjid. Okey. Okey, Ustazah lupa kita kena ikut macam ni, tapi Ustazah pergi ke sana. Maafkan Ustazah. Okey, jadi soalan nombor 9 ni siapa nak jawab? Okey, awak. Tidak membawa sesuatu yang berbau. Okey. Tidak membawa sesuatu yang berbau. Okey, ini adalah keyword dia. Okey, apa? Ini merupakan dalam adab berada. Adab masuk masjid. Pandai. Adab masuk masjid. Okey. Okey. Saya lupa nak gerakkan dadu, so kita pergi terus macam ni, boleh? Okey. Okey, soalan nombor 15. Okey. Soalan nombor 15, sebutkan 3 hikmah beradab di masjid yang Ustazah ajar tadi. Apa hikmah dia? Okey, semua tak ingat apa hikmah dia. Okey, apa hikmah dia? Okey, hikmah dia yang pertama adalah, okey, Ustazah tulis kat bawah ni ya. Muat. Okey, Ustazah tulis kat bawah ni ya. Okey, hikmah dia adalah pertama. Apa hikmah yang pertama? Menenangkan jiwa. Dapat menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa ke akal fikiran? Akal fikiran. Akal fikiran.
tirai atau tirai. Okey, yang kedua itu adalah dapat mengeratkan silaturahim. Okey, dapat. Okey, kalau kamu nak kena dapat mengeratkan silaturahim pun boleh, dapat mengeratkan hubungan sesama umat Islam pun boleh. Okey. Dapat mengeratkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim. Okey, dan yang ketiga. Yang ketiga yang last sekali. Dapat melaksanakan ibadat. Dapat melaksanakan ibadat dengan khusyuk. Gitu. Khusyuk. Okay, maaf saya tulisan Ustazah tak betul sikit. Okey. Seterusnya, jelaskan adab semasa di dalam masjid. Okey. Adab semasa di dalam masjid ni, okay. Apa dia adab semasa di dalam masjid? Okey, adab semasa di dalam masjid. Okey, Ustazah nak kamu jawab. Okey. Apa adab semasa di dalam masjid ni? Okey, menunaikan solat. Menunaikan solat. Solat apa? Solat tahiyatul masjid. Menunaikan solat tahiyatul masjid. Okey, beriktikaf. Okey, apa beriktikaf tadi? Okey, lepas solat kita duduk pandai. Okey, lepas beriktikaf kita baca Al-Quran. Okey. Soalan yang ini adalah nyatakan 3 adab masuk masjid. Okey. Adab masuk masjid. Okey, kamu nak jawab. Okey, apa 3 adab masuk ke masjid? Baca doa. Lagi langkah kaki kanan. Okey, lepas langkah. Okey, lepas tu selawat bila lihat masjid. Okey, apabila melihat masjid. Okey. Soalan ini, menjaga ketenteraman masjid. Menjaga ketenteraman masjid adalah adab di dalam masjid. Adab berada di dalam masjid. Adab berada di dalam masjid. Okay. Mengapa beradab di masjid dapat mengeratkan persaudaraan? Okay. Kenapa bila kita beradab kita dapat mengeratkan persaudaraan? Okay. Macam Ustazah kata tadi, dapat mengeratkan persaudaraan sebab kita beradab lah kan? Sebab kita beradab. Sebab kita semua ikut peraturan kat situ. So semua orang pun anggaplah, semua orang anggap kita hormat dia, dia hormat kita. So semua orang dapat mengeratkan hubungan silaturahim, dapat mengeratkan persaudaraan juga. Okay. Yang ini, okay, kamu tulis apa yang saya cakap tu. Okay. Okay, soalan yang ini, Muhammad membaca selawat ketika dia melihat masjid. Okay, apa tadi? Adab masuk masjid. Okay. Yang ini pula, masuk ke masjid dengan kaki kanan adalah adab. Ni adab masuk masjid. Adab masuk
Nasib. Okey, kita dah habis main dah. Okey, semua seronok tak? Alhamdulillah. Okey, sekarang lepas kamu dah seronok, kamu dah faham semua, Ustazah akan uji kefahaman kamu. Baiklah, untuk kerja rumah kamu, Ustazah ada bagi lembaran kerja pada kamu untuk kamu siapkan dalam minggu ni. Minggu depan Ustazah nak kamu hantar pada Ustazah. Untuk Ustazah test kefahaman kamu, adakah kamu ni buat-buat faham ke ataupun kamu faham betul-betul. Okey, itu adalah kerja rumah kamu dan pastikan kamu siapkan lembaran kerja tu. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum Ustazah tamatkan kelas kita pada hari ini, Ustazah nak recap balik apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu kita belajar adab masuk, adab berada di dalam masjid dan adab keluar. Okey, antara adab masuk adalah kita membaca doa, mendahulukan kaki kanan, selawat apabila kita melihat masjid. Okey, kalau adab di dalam masjid pula, kita menunaikan solat tahiyatul masjid, kita beriktikaf, kita membaca Al-Quran, kita menjaga ketenteraman masjid dan seterusnya. Bagi adab keluar pula, adab keluar pada masjid pula, kita membaca doa juga sama-sama seperti kita nak masuk masjid, kita nak keluar masjid pun kita kena baca doa juga. Okey, lepas tu kita keluar masjid tu dengan kaki kiri dan kita memberi salam kepada orang yang berhampiran dengan masjid tu atau orang yang ada kat kawasan masjid tu lah. Okey, Ustazah nak apa yang kamu belajar pada hari ini kamu aplikasikan apabila kamu pergi ke masjid. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala yang baik datang daripada Allah dan segala yang kekurangan tu datang daripada diri Ustazah sendiri. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.